إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi faradal hajj ala man istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menunaikan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kepada kita kemudahan dan keberkatan dalam menyusuri kehidupan di dunia dan di akhirat. Tajuk khutbah pada kali ini adalah menyaut seruan haji. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, pada saat ini jutaan umat Islam sedang berkumpul di sekitar Baitul Haram Makkah untuk memenuhi
panggilan Allah sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa adzim fin nasi fil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamin ya'tina min kulli fadin 'amiq. Yang bermaksud, dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadah haji, niscaya mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis unta, kerana lamanya perjalanan yang datangnya dari berbagai jalan dan curug rantau yang jauh. Haji adalah salah satu daripada rukun Islam yang merupakan sendi-sendi Islam yang terkuat, diwajibkan sekali seumur hidup. Dengan melaksanakan ibadah haji itu akan sempurnalah Islam seseorang dan lengkaplah agamanya. Umat Islam datang berbagai tetamu Allah sebagai tetamu Allah untuk menyeru seruan Allah Subhanahu wa taala dengan ikrar, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang bermaksud, ya Tuhanku, aku menyaut seruan-Mu, tiada sekutu bagimu. Ya Tuhanku, aku menyaut seruan-Mu, sesungguhnya segala kewajiban dan nikmat bagimu sahaja, dan kerajaan sebenarnya milik-Mu juga. Tiada sekutu bagimu, tiada Tuhan yang lain daripadamu. Membaca tasbih dengan hati yang ikhlas dan penuh khusyuk akan mendapat berita gembira, yaitu syurga Allah. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, sesungguhnya ibadah dalam Islam adalah bersifat badaniah, yaitu ibadah yang menitik beratkan pada kekuatan fizikal seperti salat dan puasa. Ada yang bersifat qalbiyah, yaitu ibadah yang pengalaman pada hati yang mendalam yang terletak dalam hati seperti zikir, serta ada pula ibadah yang bersifat maliyah, yaitu dengan wang seperti zakat, infak dan sedekah. Adapun ibadah haji adalah gabungan ketiga-tiganya, yaitu ibadah badaniyah, qalbiyah dan maliyah. Badan ikut melaksanakan, hati ikut berperanan, dan harta pun ikut menentukan. Ketiga-tiganya merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Kita mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada rakan kita, kepada mereka yang menjadi tetamu Allah pada tahun ini, terpilih mendapat peluang ke tanah suci, merupakan satu nikmat dan kejayaan kehidupan seseorang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji mentarbiyah atau mendidik seseorang itu bermujahadah dengan mengeluarkan belanja yang besar, tekad yang kuat dan azam yang mendalam. Mereka mesti rela meninggalkan tanah air, keluarga serta yang dicintai, kesibukan kerja yang sukar ditinggalkan, menghadapi udara terlalu panas atau sejuk, dan makan minum yang terkadang tidak sesuai dengan selera. Namun kerana panggilan Allah, mereka tetap memenuhinya dengan tabah, sehingga dengan begitu tahap keimanannya menjadi semakin kukuh dan kuat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, perjalanan ibadah haji menuntut bekalan yang cukup dan persiapan yang sempurna. Selain daripada ilmu pengetahuan, maka perkara penting yang perlu diambil perhatian adalah seperti berikut. Yang pertama, ketika hendak melangkah kaki meninggalkan rumah ataupun kampung halaman menuju ke tanah suci Mekah, hendaklah ia niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Niat inilah yang akan membezakan apakah seorang yang berangkat untuk menunaikan haji
maupun ibadah-ibadah yang lain. Jika niat dan azamnya tidak kuat, maka ibadahnya pun tidak akan sampai ke puncak kesempurnaannya. Hadis daripada Abu Umar Al-Khattab radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya setiap perbuatan itu ditentukan dengan niatnya. Kedua, ketika sampai di tempat yang dituju, hendaklah memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, mempergunakan seberapa banyak masa untuk beribadah, memastikan rukun dan wajib dipenuhi, serta doa di tempat-tempat yang mustajab. InsyaAllah doa akan dimakbulkan Allah. Perbanyakkanlah ibadah sunnah seperti tawaf, salat, i'tikaf, membaca Al-Quran, zikir dan beristighfar dalam Masjidil Haram. Ini adalah kerana satu rakaat salat di Masjidil Haram sama nilainya dengan 100,000 rakaat di masjid-masjid lainnya. Dan solat di masjid Nabi lebih utama daripada 1,000 rakaat di masjid-masjid yang lain. Yang ketiga, tanah suci Mekah dikatakan seumpama taman mini akhirat. Ungkapan ini mengandung arti bahawa seketika di sana seseorang mesti jujur pada diri sendiri. Apabila menemui kesulitan, janganlah sampai menyalahkan orang lain. Sebaliknya, hendaklah mengembalikan kesulitan yang dihadapi itu pada diri sendiri. Ia hendaklah mencari sebab kesulitan itu pada dirinya sendiri. Oleh sebab itu, setiap perkataan dan perbuatan hendaklah dijaga dan dikawal supaya tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang keempat, ketika bersama-sama dengan jemaah umat Islam, di sana janganlah mempersoalkan amalan orang lain. Di sana kita akan lihat berbagai cara pelaksanaan amalan solat yang dilakukan berdasarkan ikutan mazhab ataupun aliran yang mereka anuti. Oleh itu, kita janganlah mempertikaikan perbezaan amalan yang dilakukan oleh orang-orang lain. Yang kelima, ibadah haji merupakan ibadah yang mencabar. Oleh sebab itu, orang yang hendak menunaikan haji perlu mempersiapkan diri dengan penuh kesabaran dalam menghadapi apa kesulitan yang akan hadapi. Maka hendaklah sabar dalam menjalankan perintah dan ketaatan, bersabar di dalam meninggalkan kemaksiatan dan larangan, sabar di kala menghadapi musibah dan cobaan. Di peringkat awal, kita akan diuji dengan pengorbanan segala kesenangan serta kegiatan biasa. Namun, hati tetap sabar tanpa rasa menyesal dan hendaklah menganggap setiap kesulitan yang dihadapi itu adalah merupakan sunnatullah. Duka dan gembira, susah dan senang akan silih berganti. Sejemaah yang dirahmati Allah, ibadah haji itu dapat membentuk manusia bersifat amanah, ikhlas, jujur dan bertanggungjawab, serta melahirkan manusia yang bertawaduk atau rendah diri dan terhindar jauh daripada sifat-sifat mazmumah yang sifat keji seperti takabur, riya, sombong, khianat, apatah lagi di waktu menunaikan ibadah haji. Tidak boleh berbuat kekacauan ataupun kapasikan, seperti mana dasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man haja falam yarfus falam yafsuq kharaja min dhunubi kayamil ladain ummu au kama kharaja min batni ummi. Yang bermaksud, barang sesiapa yang menunaikan haji kerana Allah lalu tidak bercakap kotor dan tidak berbuat jahat, maka dia keluar daripada dosa-dosanya seperti hari ketika mana dia dilahirkan oleh ibunya, ataupun seperti keluar daripada perut ibunya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, ibadah haji yang dikerjakan itu banyak mengandungi rahsia dan hikmah. Di sebaliknya, antaranya
memakai kain ihram. Ini adalah simbol persamaan manusia di sisi Allah. Tiada ada saudagar atau orang kaya, tidak ada kaum yang melebihi kaum lain ataupun pangkat, dan tidak ada pula hamba abdi yang dianggap hina dengan pakaian putih itu. Semoga hilanglah darjat orang yang selalu merasa dirinya tinggi. Jatuhlah martabat orang yang merasa dirinya mulia. Runtuhlah keangkuhan dan kesombongan seseorang. Yang kedua, wukuf di Arafah, yaitu pada 9 Zulhijjah, mengingatkan kita bahawa satu peristiwa ketika dikumpulkan para makhluk di padang mahsyar di hari kiamat, semua manusia akan risau dan sangat khawatir apakah amalan mereka yang lakukan di dunia diterima ataupun ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingati hal ini, hati pun tetap merendah diri dan sangat mengharap belas kasihan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti setengah umat Islam yang berbuat amal hanyalah sedikit tetapi sudah berani mendakwa dirinya mendapat pahala yang besar. Mereka menganggap dirinya lebih mulia daripada orang lain. Mana ada yang lebih berani dengan mendakwa dirinya pasti masuk syurga. Sikap ini adalah simbol seseorang manusia yang angkuh dan dikuasai dengan keangkuhan yang ditiup oleh iblis laknatullah. Sidang Jumaah yang dirahmati Allah, kita mengharapkan semoga semua saudara kita yang menjadi tetamu Allah pada tahun ini akan memperolehi haji yang mabrur, yaitu oleh itu mereka datang membetulkan niat sebelum berlangkah ke tanah suci, sabar menghadapi situasi di sana, mengambil kesempatan melakukan sebanyak mungkin amalan fardu dan sunat sepenuh masa. Pastikan diri tidak melakukan maksiat dan dosa. Segala anggota hendaklah diawasi seperti mulut, mata dan seluruh anggota badan yang lain. Umat Islam yang melakukan ibadah haji yang secara bersungguh-sungguh akan merasa sangat terharu dan rindu untuk beribadah, untuk dapat kembali ke tanah suci. Bahkan ada yang mengharap dapat mati di sana. Kenapa? Kenapa kita yang belum menunaikan fardu haji? Maka marilah kita berniat dan berazam untuk menunaikan fardu haji dengan segera. Yang kedua, berusaha untuk menyimpan wang yang mencukupi dan mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji. Yang ketiga, berusahalah menunaikannya dalam usia yang masih muda. Dan keempat, berusahalah mempelajari ilmu yang berkaitan dengan amalan haji supaya mendapat haji yang mabrur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafasa fala fusuqa wa la jadala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Masa untuk mengajarkan ibadah haji itu ialah beberapa bulan yang ditentukan, yang dimaklumi. Oleh yang demikian, sesiapa yang telah mewajibkan dirinya dengan niat mengerjakan ibadah haji pada bulan-bulan tersebut, maka tidak boleh mencampuri istri yang bersetubuh dan tidak boleh membuat maksiat serta tidak boleh bertengkar dalam masa mengerjakan ibadah haji. Apa jua kebaikan yang kamu kerjakan adalah diketahui oleh Allah, dan berbekalan yang secukupnya. Kerana bekalan yang secukupnya, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu adalah bekalan takwa, yakni pelihara diri daripada keaiban meminta sedekah. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang yang berakal, yang dapat memikir serta memahaminya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim.
ونفعني وإياكم بما فيه الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوة إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك ونسألك إليك نبيك الأمين ونسألك بالأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعنايتك الربانية الصمد وبإذن القائد الصمدانية وجلالة ملك المعظم سلطان سلامون سلطان شرف الدين الشاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز الشاه الحاج. اللهم علينا العلم والهداية والتوفيق والصحة والسلامة لولي الحديث لنا طب عمي شاهين سلطان شرف الدين الشاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك ورحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للغمام مسلمين والضعفين ورعية والغباء وبلغ مقاصدهما للطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kerahmatan dan keselamatan kepada kami dan berilah perlindungan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau damaikanlah sahabat-sahabat kami, ya Allah, yang sedang berperang di Syria, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, Kau damaikanlah, ya Allah, sahabat kami umat Islam yang bertelagah dan dalam mereka sesama Islam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau bukakanlah jalan perdamaian kedua negara ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau juga, ya Allah, lupakan ayat kami, ya Allah, hamba kami, ya Allah, saudara kami, ya Allah, di bumi Palestin, ya Allah. Maka ya Allah, Kau berikan perlindungan kepada mereka, ya Allah. Kau kuatkanlah iman mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang mulia ini, ya Allah, kami memohon padamu, ya Allah, permudahkanlah, ya Allah, saudara kami yang menjadi tetamu, ya Allah. Maka ya Allah, Kau terimakanlah ibadah mereka, ya Allah. Kau terimakanlah ibadah mereka, ya Allah. Kau terimakanlah ibadah mereka, ya Allah. Sesungguhnya, ya Allah, Engkaulah yang Maha mengetahui, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, Kau perbetulkanlah akhlak-akhlak remaja kami, ya Allah, khususnya di negeri Selangor ini, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil
لكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه ويزدكم واسألوا من فضله يؤتكم لذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Kita bersama pada iman yang membawa telefon sila